Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, selamat malam. Okay, tahniah pada yang masih bersama dengan saya. Okay, seperti yang kita janjikan minggu lepas iaitu hari ini kita akan sambung ulang kaji kita dalam tajuk hukum linear. Okey, yang lepas kita dah buat ulang kaji pasal tajuk vektor. So hari ini adalah hukum linear. Okey, hukum linear ataupun linear law dalam bahasa Inggeris. Okey, dia merupakan satu topik yang penting di mana dia akan ada dalam kertas satu juga dalam kertas dua. Okey, kertas satu seperti biasa dia akan dikeluarkan satu atau dua soalan, manakala kertas dua, satu soalan dengan markah 10. Jadi dia merupakan satu topik yang sangat penting untuk kamu kuasai. Okey, jadi di sini kalau kita tengok, okey, tajuk ini saya akan mulakan perbincangan dengan bentuk kertas satu. Okey, kertas satu. Okey, kalau kita lihat di sini contoh, dalam tajuk ini apa yang kamu pelajari adalah kita akan linearkan persamaan. Kita akan linearkan persamaan dan kamu kena tahu bahawa dalam tajuk ini persamaan linear tidak semestinya dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Cuma dia mungkin Y dia akan jadi 1 per Y, mungkin jadi log Y. X dia boleh jadi X kuasa 2, boleh jadi log X. Jadi macam-macam. Contoh macam soalan ini. Paksi Y dia adalah X per Y dan paksi X-nya ialah X. Okey. Dan jangan risau untuk melinearkan persamaan, biasanya kalau dalam kertas satu, kita boleh jadi gambar yang diberi adalah merupakan panduan untuk kita melinearkan persamaan. Jadi kalau kita lihat di sini, rajah satu. Okey, di bawah menunjukkan sebahagian graf garis lurus yang dilukis dengan persamaan dia CX tambah DY sama dengan XY. Dia kata di mana C dan D adalah pemalar. Jadi kemahiran yang perlu kamu ada di sini adalah linearkan persamaan. Okey, macam mana kita nak linearkan persamaan? Seperti saya kata, tengok soalan ni, dia bagi paksi Y kita adalah X per Y. So saya akan susun persamaan yang diberi di atas, saya susun X, Y sama dengan CX tambah DY. Dia kata X per Y. Ini bererti apa yang perlu saya buat adalah saya akan bahagikan X dengan Y. Okey, contoh kalau saya bahagikan dengan Y di sini, kita bahagi Y, maka semua kita akan bahagi Y. Bila kita bahagi Y, maka kita dapat di sini berbentuk seperti ini. Kita dapat X sama dengan CX per Y tambah D. Okey, soalan X per Y. Jadi kita susun CX per Y sama dengan X tolak D. Saya nak X per Y bermaksud saya kena hapuskan C. Maka saya bahagi C untuk kesemuanya. Maka saya dapat X per Y sama dengan X per C tolak D per C. Ini dia linear dia. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu linear? So kita tengok, kita dah memenuhi kehendak soalan, paksi Y dia XY, paksi X ni X. Jadi dekat sini apa yang saya nasihatkan awak labelkan. Awak senaraikan Y kita adalah X per Y, X kita adalah X. Apa yang kita dah ambil kita potong. Macam tu. So di sini M merupakan kecerunan yang ada sentiasa bersama dengan X. So M kita adalah 1 per C. Dan C is your y-intercept ataupun pintasan paksi Y kita, negatif D per C. Senaraikan begitu. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini, dia kata cari nilai C dan D. C dan D. So yang mudah kita tengok di sini, kalau kita nak cari C ni, ni awak akan keliru ya. C ni maksudnya pintasan. Yang C ini adalah unknown dekat sini. So kita ambil dulu pasal kecerunan. Jadi kita akan buat 1 per C adalah kecerunan. Apa kecerunan? Kecerunan kita adalah Y tolak Y. 3 tolak 1 per 3 bahagi 4 tolak 0. So kita selesaikan. Kita akan dapat 3 tolak 1 per 3. Okay, then awak bahagi dengan 4, maka awak dapat jawapan 1 per C adalah 2 per 3. Soalan nak C, maka C kita di sini, C kita adalah 3 per 2. Selesai. Okey, dah habis C, soalan tanya D. Apakah D? Jadi kita akan gunakan yang ini.
C is your pintasan Y. So 1/3. 1/3 sama dengan negatif D per C. C kita 3/2. Okey. Jadi kita akan dapat 1/3. Kita akan darabkan 3/2. Kita dapat negatif D sama dengan 1/2. Soalan nak D, oleh itu D kita ialah negatif 1/2. Itu dia. Okey, itu bentuk soalan di mana mula-mula kita linearkan dulu persamaan. Lepas tu kita kenal pasti apakah Y, apakah X dan M juga kita punya C. Barulah kita menjawab soalan apa yang dikehendaki. Okey, seterusnya kita tengok di sini. Okey, kali ni awak tengok di sini dia melibatkan log. Okey, dia melibatkan log. Soalan Y sama dengan K, X kuasa 4 dengan keadaan K ialah pemalar. Dia suruh kita tukarkan dalam bentuk linear. Jangan risau, kita dah nampak paksi Y kita jadi log Y. So, untuk soalan A ni, kita akan tukarkan dia kepada, okey. So, dekat situ soalan A kita, okey, you tengok di sini. Maka soalan A kita dah tahu dia jadi log Y. So, sebelah kiri akan kita letakkan log. Begitu juga dengan sebelah kanan. Jadi dekat sini kita menggunakan hukum log, dia darab. Darab dia akan jadi tambah. 4 log X. Soalan asal 10. Kalau kita tak tulis, so kita memang tahu dia asal 10. Selain asal 10, mesti dituliskan. Okey, selesai. Okey, ini awak punya persamaan linear. Okey, jadi kat sini kita pun sama, kita boleh kenal pasti. Y kita apa? Y kita adalah log Y seperti ada pada soalan. Tengok soalan, apakah kita punya X? X kita adalah log X. So, X kita adalah log X. Jadi, ini dah ambil, ini ambil. Bermakna M kita ialah 4 dan C kita adalah log K. Macam tu. Okey, selesai. Soalan kata nak log K. Log K kita dah tahu, log K kita adalah C. Dia nak log K, jadi kita baca saja. So, log K kita ialah 4. Kamu ingat, soalan nak log K, so jawapan 4. Kalau soalan kata cari nilai K, maka nilai K kita gunakan hukum log A base B equals to C, maka A sama dengan B kuasa C. So, B kita kat sini 10. 10 kuasa 4. Selesaikan. Itu kalau dia nak nilai K. So, awak selesaikan 10 kuasa 4, awak akan dapat jawapan di sini adalah 10,000. Kalau dia nak K. Tapi dalam soalan ini dia nak log K. Okey, seterusnya dia nak H. H berkaitan dengan titik. Maka di sini kita akan cari kecerunan. Kecerunan dah ada dekat atas tadi. Kecerunannya ialah 4. Kecerunan 4 hasil daripada kita punya persamaan tadi. So, kita tengok cari kecerunan H tolak 4 bahagi 3 tolak 0 sama dengan 4. So, H tolak 4 sama dengan 12. Jadi, H dapat 16. Macam tu. Okey, so kita selesai menjawab soalan yang diberikan. Okey, saya harap sekiranya tak faham, tolong tengok berkali-kali rakaman ini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok di sini masih sama. Okey, dia menggunakan log. So sama dengan yang tadi, yang ini saya tak perlu terangkan sebab dia sama. Okey, next kita tengok yang seterusnya. Okey, awak tengok dekat sini dia dalam bentuk Y dengan X tetapi dia dalam pecahan. Kan kalau awak tengok dekat sini soalan dia nak kita ungkapkan Y dalam sebutan X. Tadi kita linearkan. Sekarang dia dah linear, kita kena tukar Y dalam sebutan X. Maksudnya kita kena ubah dia untuk jadi tidak linear. Okay, untuk ubah jadi tidak linear, kenal pasti dulu dia punya linear. Tengok di sini, linear dia Y sama dengan M. M is your gradient, kecerunan dia. Gradient dekat sini kita boleh guna formula pintasan. Kecerunan pintasan paksi Y. Negatif pintasan paksi Y. Negatif 3 bahagi 6. So, kita dapat kecerunannya 1/2.
Jadi persamaan kita Y per X sama dengan 1/2 X kuasa 2 tambah C. C kita negatif 3. Ini persamaan kita. Soalan nak kita ungkapkan Y, maka kita darab semua dengan X supaya X di bawah Y itu akan hilang. So Y sama dengan 1/2 X kuasa 3 tolak 3X. Inilah yang dikatakan Y dalam sebutan X. Iaitu kita ubah daripada persamaan linear, kita ubah jadi tidak linear. Kenapa tak linear? Kamu tengok di sini ada X, di sini juga ada X. Kalau kita nak kenal pasti mana satu dia dah linear, you akan tengok. Salah satu tak ada X. Yang tak ada X tu adalah you punya intercept of Y. Boleh? Dan seterusnya dia kata cari nilai Y apabila X2. Masukkan je lah. Y sama dengan 1/2. Masuk saja nilai. Jadi kita akan dapat Y equals to 1/2 X kita 2 kuasa 3 tolak 3 darab 2. So sini 8, 2, 4. 4 tolak 6 so Y-nya dapat negatif 2. Jadi di sini markah dia banyak ya. Jadi kat sini kemahirannya iaitu kamu ubah linear kepada tak linear dan sebaliknya. Kalau tak dapat yang itu maka tak bolehlah jawab soalan seterusnya. Okey. So kita teruskan pada bentuk soalan yang seterusnya. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, dia nak kita cari ni nampak nilai Y. Ini macam yang tadi. Cuma hati-hati sikit sebab dia nak ni Okey, kita tengok dulu. Soalan kata log Y dalam sebutan X. So, kita seperti biasa cari dulu persamaan kita. You akan dapat first cari gradient dulu. Gradient kita negatif pintasan Y 4 bahagi pintasan X negatif 8. So kita dapat 1/2. Jadi log Y asas 10 sama dengan 1/2 log X asas 10 tambah C. C kita ialah 4. Okey. Jadi soalan kata log Y dalam sebutan log X, maka jawapan A kita telah selesai di situ. Okey, soalan nak nilai Y apabila X 4. Nak nilai Y apabila X 4. So kat sini, okey, yang kita ada adalah log X. Jadi kita masukkan je kat dalam kalkulator, you akan dapat log Y. Okey, asas 10. Okey, log X maksudnya awak tekan je kalkulator log 4. Okey, log 4 you dapat jawapan, then you bahagikan dengan 2. Okey, kemudian you tambah dengan 4, you dapat jawapan. Soalan nak Y, so yang ini awak masukkan je 1/2, okey, log X kita adalah 4, tambah 4 tekan kalkulator, soalan nak Y. So nanti awak akan tekan shift log untuk dapat jawapan itu. Maka you akan dapat jawapan untuk Y. Y-nya kita dapat 20,000. Macam tu. Okey? Boleh? Okey, itu yang berkaitan dengan log. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Okey, ini masih sama dengan yang tadi. Okey, awak tentukan A, B. So, tukarkan dia kepada persamaan garis lurus. Linear dia, log Y sama dengan log A. Tambah, ingat ya, B tu hanya untuk X. So, kuasa untuk X. Okey. Jangan ramai pelajar tersilap dia akan buat log Y sama dengan B kat depan. Ni salah. Log Y sama dengan log A. Tambah B ke depan log X. Ini baru betul. Sebab B tu hanya untuk X. Okay. So, hati-hati semasa meliniakan persamaan menggunakan hukum log. Okay, jadi dekat sini kita teruskan. Okay. Okay, you tengok di sini. Ini pun sama dengan tadi, so saya tak akan terangkan. Cuma kalau kamu lihat kat sini, dia kata persamaan ini XY. Jadi XY melawan X kuasa 2, so dah cantik dah. Dia nak cari nilai A dengan B, kalau awak tengok, paksi Y-nya dah XY, paksi X-nya dah X kuasa 2. So persamaan ini dah linear dah. Bermakna kita kenal pasti A. A apa? A adalah kecerunan. Buatlah 6 tolak 2 bahagi 11 tolak 1 dapat A. Apakah B? B adalah pintasan Y. Jadi 6 tolak 2, 4.
4 bahagi dengan 10, you dapat 2/5. Jadi persamaan kamu ialah X, Y sama dengan 2/5 X kuasa 2 tambah B. B is you punya y-intercept, pintasan Y. Nak cari pintasan Y, ambil salah satu titik. Ingat ya, titik 11 ni adalah X kuasa 2, 6 ni adalah XY. Bukan XY macam koordinat biasa. So, XY kita ambil 6. Awak boleh ambil titik 11, 6 boleh. 1, 2 juga boleh. Sama dengan 2/5 X kuasa 2, iaitu X kita di sini ialah 11 tambah B. So, awak selesaikan, dapatlah nilai B. Okay? You tekan kalkulator, you dapat nilai B. Cuma saya nak tekankan di sini, koordinat 11, 6 dengan 1, 2 bukan X, Y. Tapi X kuasa 2 yang 11 ini adalah X, Y. Okay? Ini dalam bentuk pecahan. Okay, you tengok. Dia nak apa? Pemboleh ubah X, Y. Soalan kata tentukan P dan Q. So, you tengok persamaan ini, kita yang penting kita kena linearkan. P per Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah Q. Dia nak jadikan 1 per Y, jadi kita bahagi P. Sini bahagi P, sini pun bahagi P. Maka you dapat 1 per Y sama dengan 2 per P X kuasa 2 tambah Q per P. So, apakah 2 per P? 2 per P adalah you punya gradient M. Cari kecerunan. Dah dapat P nanti. So, soalan Q per P adalah you punya pintasan Y iaitu negatif 2. So, nilai P yang kamu dapat dekat atas ni, kita masukkan dekat sini. Okay? Okay, tak apa. Saya tunjuk di sini. Sekejap ya. Okey, saya tunjuk jalan kerja di sini. Apa yang perlu kamu buat? Kita tarik kecerunan. 2 per P sama dengan gradient 6 tolak negatif 2 bahagi 4 tolak kosong. So, 8 bagi 4, you dapat 2. Maka P dia, you dapat 2 bahagi 2. P-nya ialah 1. Kemudian Q. Q per P, P1 sama dengan negatif 2. Maka Q-nya dapat negatif 2. Selesai. Okey? Okay, so itu dapat cari nilai P dan Q. Soalan kata ungkapkan Y dalam sebutan X. So, you ambil persamaan tadi. Kita dah dapat persamaan kita di situ ialah 1 per Y. Okay, dia nak kita ungkapkan Y dalam sebutan X. Ambil balik persamaan kita ialah 1 per Y sama dengan okay, 2 per P. 2 per P X kuasa 2 tambah di situ adalah Q per P. Okey, Q per P. Q per P. Okey, kita masukkan nilai P dengan Q yang kita dapat. Okey, 1 per Y sama dengan 2 per P. P kita 1. So, dia 2X kuasa 2 tambah Q. Q kita negatif 2, P kita 1. So, dia tolak 2. Soalan nak Y dalam sebutan X. Dia nak Y. Jadi yang kita ada 1 per Y. 1 per Y sama juga dengan ini per 1. Jadi dia nak Y, so Y kita adalah 1 per 2X kuasa 2 tolak 2. So itulah ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey? Iaitu kita ubah daripada linear kepada tak linear. Okey? Yang ini pun sama. Okey, kita cari nilai. Okey, kita tengok soalan seterusnya di sini, nombor 13. Okey, soalan ini kalau kita lihat, okey, biasanya pada soalan dia akan bagi tahu kamu kamu nak linearkan caranya macam mana. So dalam soalan ini dia tak bagi secara tersurat. Okey, tak nampak. Dari mata kasar tanpa berilmu tak nampak. So, kita nampak sebelah kiri dia persamaan bukan linear iaitu kuadratik negatif. Okey, kamu tengok biasanya saya kata berpandukan paksi Y dan paksi X. Tapi malang kita tengok paksi Y dia Y besar. Paksi X dia adalah X besar. Jadi bukan bererti dari huruf kecil tukar huruf besar. Bermaksud dia tak ada, dia tak tahu apakah Y-nya. Dia tak tahu apakah X-nya. So, you tengok persamaan di situ, dia bagi Y sama dengan negatif 7, X kuasa 2 tambah 4. Jadi dekat sini panduan kita bukan Y dan X, tetapi kita punya C, iaitu negatif 7.
Bermaksud pintasan Y kamu adalah negatif 7. Jadi saya nak jadikan C-nya negatif 7, maka saya akan bahagikan dengan X kuasa 2. Jadi saya dapat Y per X kuasa 2 sama dengan negatif 7 tambah 4 per X kuasa 2. Seperti biasa, saya tentukan Y saya, Y per X kuasa 2. X saya 1 per X kuasa 2. M saya 4 dan C saya negatif 7 seperti apa yang ada pada soalan. So, C saya ialah negatif 7. Ha. Jadi apakah soalan yang di sini? Apa yang dia nak? Soalan kata, okey, ungkapkan Y. Kan? Jadi kata ungkapkan X dan Y dalam sebutan X kecil, Y kecil ni maksudnya kita tukarkan dia kepada linear. So inilah persamaan kita. Jadi tidak lagi berpandukan paksi Y dan paksi X. Tetapi dekat sini berpandukan nilai C. Okey, dekat soalan ini silap ya. Kalau kamu tengok dia 5, sepatutnya 4. Ikut pada graf lah. Ini 4 ini 4. Itu dia. Okey, so kita dah linearkan persamaan kita. Kali ini kita C ataupun pintasan Y kita sebagai panduan. Okey. Okey, next kita tengok di sini. Okey, dia nak sekali lagi soalan ini kita nak Y dalam sebutan X. Maksudnya ini dah linear, kita ubah kepada tidak linear. So, you tengok first cari kecerunan. 12 tolak 4 bahagi 12 tolak 4. So, kecerunannya 1. Jadi, Y per X sama dengan M. M-nya 1. X kuasa 2 tambah C. Nak cari C, masukkan salah satu titik. Ingat, ini titik X kuasa 2, ini titik Y per X. So, saya gantikan 4 sama dengan 4 tambah C. Maka C saya kosong. Jadi persamaan saya Y per X sama dengan X kuasa 2 tambah kosong. Dia nak Y, bermakna saya darabkan Y jadi persamaannya Y sama dengan X kuasa 3. Ini yang dikatakan Y in term of X. Boleh? Okey, itu antara bentuk-bentuk kertas satu. So, kita tengok seterusnya di sini. Okey, apa soalan? Okey, kat sini. Oh, sorry. Okey, tentukan. Okey, raja berikut menunjukkan graf linear X, Y melawan X kuasa 2. Tentukan nilai pemala. Okey, A dan B jika pembuli ubah XY dihubungkan oleh persamaan yang diberi. Ini dia. Persamaan dia apa? Persamaan dia Y. Persamaan dia Y sama dengan AX tambah B per X. Dia kata jadikan XY. So, kita darab X seperti biasa. So, you dapat XY sama dengan AX kuasa 2 tambah B. So, ini bererti C kita ialah B. Okey, kita kena cari kecerunan. So, apa kecerunan? Kecerunan kita A. A adalah kecerunan iaitu 6 tolak 3 bahagi 1 tolak 5. So, dapat 3 per negatif 4. Itu apanya A. Apa B? Dah dapat XY, dah dapat nilai A. So, masukkan XY sama dengan negatif 3 per 4 X kuasa 2 tambah B. Nak cari B, masukkanlah titik salah satu. Contohnya saya ambil sini 6, negatif 3 per 4. Sini ialah 1 tambah B. Jadi awak selesaikan, tekan kalkulator, maka di sini B kamu adalah 6 tambah 3 per 4. Itu dia. So, you dapat jawapan berapa? Dapatlah 27 per 4. Okey? Okey, selesai. So, di situ selesai untuk bentuk-bentuk kertas satu. Okey? Jadi, kalau soalan tu, ada soalan juga tak diberi rajah. Tak diberi rajah. Seperti yang ini. So, kita tengok. Saya tunjukkan sedikit. Okey, awak tengok dia kata plot XY. Okey, yang dihubungkan dengan persamaan Y sama dengan PX kuasa 2. Dengan keadaan P dan Q ialah pemala. Jika graf log Y asas 3. Nampak? Dia asas 3. Tadi asas 10. So, kita ubah. Log Y asas 3 sama dengan log P asas 3 tambah X bawa ke depan. Log Q asas 3. Itu dia. Okey, dia kata garis lurus kecerunan 4. Soalan kat sini log Y dengan X. Bermakna Y kita adalah log Y asas 3.
X kita adalah X, maka M kita adalah log Q asas 3 dan C kita adalah log P asas 3. Soalan kata kecerunan 4. Jadi, log Q asas 3 sama dengan 4. Menggunakan hukum apa ni? Indices, iaitu kita tukar daripada indeks kepada log dan sebaliknya, iaitu awak tengok sini, iaitu log A base B equals to C, A equals to B power of C. So, A kita di sini Q sama dengan 3 kuasa 4. Maka Q dapat 81. Okey, sekarang kita nak P. P adalah pintasan Y. Apakah pintasan Y? Okey, sekarang awak tengok. Kalau kita tengok dalam persamaan kita ni, kita dah dapat, okey, kita dapat log Y asas 3 sama dengan log P asas 3 tambah X. Log Q asas 3 iaitu kecerunan kita adalah 4. Macam tu. Okey, jadi untuk kita mencari nilai log P, kita masukkan XY. Ambil titik dekat sini. Titik dia 4, 22. Jadi sini 22 sama dengan log P 3 tambah X. X kita adalah 4. 4 darab 4 ialah 16. Jadi kalau kita tengok kat sini, log P asas 3 ialah 22 tolak 16. 22 tolak 16 kita dapat 6. So menggunakan hukum yang ni tadi, log A asas B sama dengan C, maka kita akan dapat P sama dengan 3 kuasa 6. So kita akan dapat jawapan di situ adalah 729. Okey, so habis saya rasa cukup untuk kertas 1. Okey, yang lain ni sama je. Okey, saya nak terang yang ini. Okey, saya nak terang yang ini untuk terakhir kertas 1. Pembeli ubah U dan V dihubungkan dengan 6V. 6V sama dengan 3U tambah 1 kuasa 2 tambah 5M. Okey, dia kata apabila graf V melawan U tambah 1 kuasa 2 diplot. Okey, satu garis lurus melalui titik 0, -10 diperoleh. Cari nilai M. Okey, dia kata V. So, bermakna saya bahagi 6. Saya bahagi 6. Saya bahagi 6. So, saya dapatlah V 1/2 U tambah 1 kuasa 2 tambah 5M per 6. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, soalan suruh kita cari nilai M. Dia dah bagi dah 0, -10. Bermakna negatif 10 tu adalah you punya intercept of Y. Jadi, C kita seperti biasa awak tahu kenal pasti Y, M, X semua. So, Y kita iaitu Y kita di sini ialah V, X kita di sini adalah U tambah 1 kuasa 2, M kita ialah 1/2 dan C kita adalah 5M per 6. C kita, so 5M per 6 sama dengan negatif 10. So selesaikan, you akan dapat, okay, M kita ialah negatif 60 bagi 5, so M kita dapat negatif 12. Ini soalan A. Okay, so seterusnya kita tengok pada soalan B. Okay, sana. Okay, soalan B di sini dia kata, okay, saya gunakan warna hijau. Okay, soalan B, seterusnya cari kecerunan, okay, dan pintasan Y bagi garis lurus graf V tolak U melawan U kuasa 2. Okay, soalan kat sini, you tengok yang B, asal dia V sama dengan 1/2. 1/2 di sini adalah, you tengok, kalau kita expand, kita dapat U kuasa 2 tambah 2U tambah 1 tambah 5M per 6. So, V sama dengan U kuasa 2/2 tambah U tambah 1/2 tambah 5M per 6. Okey. Okey, jadi soalan nak V tolak U melawan U kuasa 2. So, U ni saya bawa ke sebelah sini, saya dapatlah V tolak U sama dengan U kuasa 2/2 tambah 1/2 tambah 5M per 6.
Jadi kat sinilah linear dia. Sebab paksi Y kamu dapat dah V tolak U, paksi X kamu adalah U kuasa 2. Yang lain ni awak punya C. Soalan tanya apa? Dia nak kita cari kecerunan dan Y-intercept. So kecerunan iaitu apa-apa yang bersama X. So di sini kecerunan kamu, M kamu kekal 1/2. Okey, dia tanya pintasan Y. Pintasan Y ialah 1/2 tambah 5M. So 5M tadi dekat sini you dapat kat sini ialah -10 kan? -10 awak punya C. So awak selesaikan C awak akan dapat -9 1/2. Okey? Iaitu kalau awak tengok 1/2, okey, awak tolakkan dia dengan 10. You akan dapat -9 1/2 ataupun 9.5 atau -19/2. Okey? Okey, tu bentuk-bentuk kertas satu. Okey, yang ni pun sama awak tengok, dia nak 1/Y. Dia nak 1/Y. Yang kita ada adalah Y. Jadi nak mudah, ni awak tengok Y sama dengan PX per QX tambah 2. Dia nak 1/Y. Ini Y/1. Terbalikkan je lah. So linearnya 1/Y sama dengan QX tambah 2. Ni per PX. Macam tu. Okey, jadi linear kita jadi apa? 1/Y, 1/Y sama dengan, PX kat atas. So kita pecahkan dia, QX per PX tambah kat sini adalah berapa? 2. 2/PX. Potong-potong. Jadi dapatlah kita punya Y. Okey, kita punya Y di sini adalah 1/Y. Y kita 1/Y. X kita ni nampak tak? Dia X kat bawah bermakna dia 1/X. Jadi M kita ambil semua sekali iaitu M kita adalah 2/P dan C kita adalah Q/P. Okey? So saya harap kamu betul-betul okey dah dalam melinearkan persamaan. Okey, saya akan masuk kertas 2. Okey, kertas 2. So dekat sini ni semua bentuk-bentuk kertas 1. Okey, kita buat kertas 2. Kertas 2 pastikan ada kertas graf dan pembaris panjang. So saya akan bincangkan satu soalan atau dua soalan, tengok kita okey. So di sini apa yang perlu saya ingatkan pada kamu adalah kamu kena buat semua jalan kerja pada kertas graf. Okey, pada kertas graf. Sebab apa? Bila marking paper secara online, okey, jadi kita nak memudahkan kita nak memudahkan pemeriksa, jadi lebih mudah kamu letakkan semua jalan kerja pada kertas graf. Okey, jap ya, saya cari kertas graf. Okey, ni kertas graf saya. Okey. Jadi, semua jalan kerja buat di kertas graf. Dan ingat, dekat atas kertas graf ni ada warna putih. Jangan tulis apa-apa sebab ini adalah ruangan nama kamu. Dan biasa kalau dia scan, yang ini akan tertutup. Jadi, jalan kerja semua buat dalam ruangan hijau. Okey, mula-mula kita akan lengkapkan jadual. Apa jadual dia? Awak tengok di sini. Okey, jadual diberi yang ini. Soalan nak apa? Tukarkan. Persamaan ini dia kata, okey, nak linearkan persamaan. Nak linearkan persamaan, awak tengok, alamak, pecahan. Macam susah je. So, kita tengok. Soalan kata, X kuasa 2Y melawan X. Jadi, kita ambil dulu jadual. Jadi, soalan dia, X kuasa 2Y melawan X. So, X kuasa 2Y melawan X, kita buatkan jadual. So, buatkan jadual di atas ni. Okey. X kuasa 2Y. So, ini X kuasa 2Y. X kita tadi 2, 4, 6, 8, 9. Betul tak? 2, 4, 6, 8, 9. Okey, then dia kata 6/24. X kuasa 2 melawan Y. Jadi, X kuasa 2, X kuasa 2, 2 kuasa 2, 4. 4 darab dengan 6/24. So, kita dapat 24.96. Okey, kita masukkan nilai di sini. Di sini adalah 24.96. Okey, kemudian kita tengok kita punya yang seterusnya. Kita kena lengkapkan lah. Okey, 4 kuasa 2, 16.
16 darab 2,82, you dapat 45,12. Bundarkan pada 2 titik perpuluhan saja, 45,12. Okey, sebab saya punya ni tak muat, saya buat kat bawah. Tapi kamu jadikan satu baris je lah nanti. Okey, next. Seterusnya, 6, 36. 36 darab 1,79. You dapat 64,44. 64,44. Kemudian kita ambil 8 kuasa 2, 64. 64 darab dengan 1,33, you dapat 85,12. Okey, 85,12. Dan yang terakhir 9 kuasa 2, 81. 81 kita darab dengan 1,17. Okey, 94,77. Okey. So settle. Pemeriksa akan semak satu demi satu setiap jawapan kamu. Kalau semua betul baru dapat satu markah. Okey, sekarang kita nak lakarkan graf. Kita nak plot graf. Soalan kata kat sini plot X kuasa 2Y melawan X. Skala 1 cm kepada 1 unit paksi X, 1 cm 5 unit paksi Y. Paksi X kuasa 2Y. Dia guna 1 cm. Jadi dekat sini saya gunakan 2 cm. Okey, 2 cm ni kosong, tadi 1 cm 1 unit, jadi 2 cm 2 unit. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. Cukup. 1 cm 5 unit, 2 cm 10 unit. 10, 20, 30, 40, 50. Okey. 60, 70, 80, 90 sampai 100. Okey, gariskan paksi X, paksi Y dan kita plotkan setiap titik. 2, 24,96. 2, 24,96. So, itu 24,96 sangat menghampiri 25. Okey, start. Okey, dia sangat menghampiri dengan 25. Saya gunakan bulat. So, di sini... So, 24 dah dekat sangat dengan 25. Dekat atas tu. Okey. Kemudian seterusnya 4. 4 dengan berapa? 4, 45. 4, 45. Perpuluhan 12. So, ini 45 dekat sini. Okey, kemudian dia bagi situ seterusnya 6. 6, 64. 6, 64,84. So, lebih kurang lah kat sini. Awak plotkanlah betul-betul. Kemudian 85,12. 8 dengan 85,12 ni 85 sini. Kemudian 9 dengan 94,47. Tu dia. Okey, dah settle. Jadi sekarang kita akan gariskan, kita akan cuba cantumkan seberapa banyak titik yang boleh. Okey, kita gerak-gerakkan pembaris kita akan cantumkan. Sekiranya ada titik yang tak kena, so titik yang tak kena terbalance. Kita ada 5 titik, kalau awak tengok sangat menghampiri kena ke 5 titik. Okey, lebih kurang saya buat yang ini. Okey, jadi guna pembaris saya ni guna pembaris tapi sebab dekat skrin jadi dia macam menggigil sikit. Okey, settle. Okey, dah siap yang ini, sekarang kita nak semak. Okey, kita nak semak kita punya graf ni betul ke tidak. So, saya akan ajar kamu cara tekan kalkulator. Okey, saya menggunakan kalkulator Casio 570 yang warna hitam. Kepada sesiapa yang menggunakan kalkulator putih, awak boleh tengok saya punya video yang saya share untuk kalkulator putih. Okey, so kat sini kita tekan mode. Kita cari REG nombor 2, tekan LIN nombor 1. Masukkan setiap data 2, 2, okey 2,24,96. Okey, tekan M+. Masuk lagi 4, 45,12. 45,12. Okey, M+. Yang ketiga 6. Masukkan 6, 64,44,44.
M plus. Okey, lepas tu kita masuk 8, 85,12 M plus. Masukkan 9,94,77 M plus. Okey. So you dapat 5 jawab, dah masuk 5 nombor. Maksudnya 5 data. You tekan shift, you tekan nombor 2. You ambil yang dekat hitam ni, tekan ke kanan sampai jumpa A, B, C. Kita sampai A, B, C, tekan A. A tu nombor 1. Dapat, tekan sama dengan. You dapat A 4.99. A yang dekat kalkulator tu 4.99. A ni apa? A ini adalah you punya C. Jadi dalam periksa nanti jangan ambil A tu sebagai 4.99. Awak mesti berpandukan pada jadual graf awak. Sebab pada soalan ini kalau kita baca dia kata gunakan graf. Jadi pemeriksa akan cek daripada awak punya graf. Jangan awak main tekan kalkulator. Kalkulator ni untuk sebagai panduan. So awak tengok dekat sini, kita dapat 4.99. So C kita awak bacalah. Dekat awak punya graf, awak dapat berapa. Okay, sebab saya punya ni tersengit kan. Jadi kita tengok. Kalau ikut saya punya ni, dia sangat hampir dengan 5. Okay, tapi sebenarnya kalau awak nampak tak? Bila saya besarkan, kan tadi graf tadi saya kecilkan, awak nampak. Ni tak kena, tak boleh lah. Dia kena balance. Okay, dia kena balance. Okay, kejap ya. Saya cuba, dia terpadam semua, tak boleh. Okay, saya cuba padamkan saya punya garis lurus. Sebab garis lurus saya tu sebenarnya tak cantik. Okay, tengok Saya besarkan supaya dia, alamak. Tak boleh besar dah. Sekejap Sebab bila kita besarkan, kita akan nampak macam mana kita nak cantumkan titik-titik itu. Okey, kecilkan sikit boleh tak? Okey, dia dah. Okey, di sini. So, lemak kecil sangat. Okey, jadi kita cuba cantumkan. Sebab tadi bila saya besarkan, kita nampak Allah. Kita nampak yang sebenarnya graf kita tu tak tercantum semua titik. Okey. Tapi nanti awak punya kertas graf besar, jadi tak ada masalah insya-Allah. Sekejap ya. Jadi, awak kena tekan kalkulator untuk awak akan semak nanti bahawa, aku punya C ni, C kamu ni nanti mesti macam ni, macam tu. Alamak. Sana Maksudnya C tu nanti mesti sangat menghampiri dengan apa yang kalkulator bagi jawapan. Macam tu. So, awak cuba cantumkan seberapa banyak titik yang boleh. Lebih kurang lah. Okey. Jadi, tadi yang kita kira dapat 4.99. Okey. Jadi, kita dah selesai di sini. Okey, kalau kita tekan kalkulator tadi, C kita dapat 4.99. Kita tengok pula apakah kita dapat seterusnya. You tengok, tekan shift, tekan nombor 2 balik. You tekan lagi ke kanan, you tengok ada B. B tu nombor 2. B tu apa? B tu awak punya gradient. So, kat sini B awak, iaitu M awak B awak ada 9.98. B awak adalah 9.98. Ini adalah awak punya M. Ini sebagai panduan saja ya, sebagai panduan. Apa-apa pun awak kena kira. Okey, jadi kita dah dapat ke sini tadi. Nak cari kecerunan, ambil titik. Kalau awak tengok titik yang kena, saya guna titik yang terakhir. Dan saya biasa nak kamu labelkan balik. 994.77 supaya kamu tak tersilap. Nanti kamu buat atas ni Y pula, saya takut. Okey, kemudian satu lagi di sini saya gunakan titik 2 dengan 24.96. Jadi saya cari kecerunan. Okey, soalan kalau kita lihat di sini, soalan minta tadi ialah ini. Dia nak cari A dan B. Dia nak kita cari A dengan B. Dan persamaan tadi kita dah linearkan. Mana dia persamaan kita? Sekejap Persamaan kita Y sama dengan A.
Y sama dengan, Y sama dengan A per X kuasa 2 tambah B per X. Soalan kata tadi, kalau kita tengok dia X kuasa 2 Y. Maksudnya semua ni kita darab dengan X kuasa 2. Jadi kita dapat X kuasa 2 Y sama dengan A tambah B X. Jadi apa Y kita? Y kita X kuasa 2 Y. X kita ialah X. M kita ialah B dan C kita ialah A. Macam tu. Jadi M adalah kecerunan B. So kita buatlah B adalah kecerunan. So kira 24.96 tolak 94.77 bahagi 2 tolak 9. So kita kira 24.96 tolak 94.77 bahagikan dengan 2 tolak dengan 9. So, dapat jawapan di sini B kita adalah 9.97. Walaupun tadi kita kira guna kalkulator 9.98. Awak mesti ikut yang ini. Ikut yang ini. Dan seterusnya kamu tengok soalan tanya tadi adalah A. A adalah C kamu. So, bacalah C kamu berapa? C kamu 5. So, kamu kena berdasarkan graf kamu. Bukan berdasarkan kalkulator. So, yang saya bulatkan ini hanya panduan kamu. Jangan ambil ini sebagai jawapan. Boleh? Okey, jadi semua lengkap buat pada kertas ini. So, Pak Siwai dengan Pak Sihax ni awak gariskan lah ya. Awak gariskan. Okey, jadi soalan akan keluar dalam log. Dia samalah macam kertas satu tadi. Kalau yang macam ni, dia nak apa? Dia nak kita buat plot log Y melawan X. So, awak buat jadual atas X, yang bawah tekan log, tekan log, tekan log. Dan buat seperti biasa. Okey? Dan apa lagi tengok sini, ini dia nak kita buat Y per X melawan X. Maksudnya X-nya kekalkan X, Y-nya jadi Y per X. Okey? Okey, jadi di sini kalau awak lihat ada banyak lagi soalan-soalan yang boleh awak buat. So, saya harap kamu buat, okey? Setiap apa usaha yang kita lakukan tanpa tindakan, tanpa usaha kamu yang berterusan, kamu tak akan beroleh kejayaan. So, saya stop di sini. So, selamat menjawab soalan-soalan seterusnya. Saya akan bagikan set ini bersama dengan jawapan untuk panduan kamu. Okey? Bye. Assalamualaikum.